Kajian, semua dah sampai. Mana yang lain tak ada? Hujannya. Banjir? Betul-betul ada banjir? Ingatkan betul banjir. Betul. Ya, kalau banjir kat mana? Hujan ni. Tadi saya pun tak nak datang sebab hujan ni. Tak ada. Saza hujan lah. Malas. Telefon masjid hujan lah hari ni. Saya tak nak datang. Kak Zainab? Kak Zainab ni? Kak Zainab? Tak sihat. Okey, tak apa. Ke saya cepat sangat hari ni? Tak lambat kan? Lambat kan? Lambat. Lambat juga. Macam biasalah kan? Macam biasa saja. Kita tak apalah. Siapa yang tak ada, biarkan saja. Okey, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما وارزقني فهما اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay. Sihat semua hari ni? Alhamdulillah. Sejuk tak? Sejuk. Nak kecilkan ke apa kipasnya? Tak tahu? Tak sedap ke sejuk? Sedap. Janganlah tidur. Sial, saya dah jauh-jauh. Nak adjust kan? Mana Pak Cik Noja? Pak Cik Noja boleh naik sekejap? Sibuk? Jomlah naik kejap ni. Boleh, okey. Terima kasih. Dengarlah kat bawah. Pak Cik Noja kat bawah. Dia kat bawah. Kejap, okey. Hari ni buku surat berapa kita baca? 328. Okey, 328. Oh, sambung hari tu. Perbincangan hadis kita nombor 202. Jadi hari ini dah bincang tentang beberapa faedah yang terdapat pada hadis 202 kita. Kita sambung sedikit di sini. Terkait Ibn Umar ini, Imam Malik meriwayatkannya dalam kitabnya Al-Muwatta dari Nafi' dan Abdullah bin Dinar bahawa keduanya mengkabarkan kepadanya, sesungguhnya Ibn Umar datang ke Kufah menemui Sa'ad, yang Sa'ad itu menjawat jawatan sebagai governor wilayah tersebut. Lalu Ibn Umar melihatnya, iaitu Sa'ad mengusap bahagian atas kedua sepatu khuf, maka dia pun mengingkari perbuatan Sa'ad. Lalu Sa'ad berkata kepadanya, kalau begitu, tanyakan saja masalah ini kepada ayahmu. Kemudian dia menyebutkan kisah di atas. Namun ada kemungkinan jika dilihat dari zahir kisah ini, perkara yang diingkari oleh Ibn Umar hanyalah mengusap sepatu ketika mukim, bukan ketika safar. Jadi kalau dilihat pada keseluruhan kisah ini, sebenarnya yang diingkari oleh Ibn Umar lah, ini menurut kepada pendapat Imam Ibn Hajar Al-Asqalani. Pada keseluruhan hadis ini, Ibn Umar bukan dia tak tahu berkenaan dengan boleh sapu dekat atas khuf tu, bukan tu, bukan dia tak tahu tentang tu. Tapi sebenarnya ialah yang diingkari oleh beliau apabila mengusap sepatu khuf ketika mukim. Maknanya kita bukan dalam keadaan musafir, tapi kemudian di sini dalam kes ini Sa'ad nampak dia sapu, padahal bukan dalam keadaan musafir.
Jadi itu yang menyebabkan Ibn Umar dia mengingkarilah perbuatan tersebut. Jadi mak itu pun kita dah bincangkan yang mungkin boleh, yang musafir saja boleh, tak ada masalah. Baik, maka dari itu faedah-faedah yang disebutkan sebelumnya ada yang perlu disesuaikan dengan kondisi tertentu. Wallahu a'lam. Baik, kita ada perkataan waqala Musa bin Uqbah. Jadi Musa bin Uqbah berkata, sanad muallaq ini diriwayatkan secara mausul oleh Al-Ismaili dan yang lainnya. Di antara perawi yang disebutkan adalah 3 orang tabi'in yang muncul secara berurutan, dan yang pertama dari mereka adalah Musa. Sementara Musa dan Abu Nadar adalah 2 orang rakan sezaman yang sama-sama berasal dari kota Madinah. Itu tak ada apa sangatlah ya. Di sini kita terangkan tentang perawi-perawi yang terkandung di dalam sanad ini. Perkataan anna Sa'dan haddathahu, bahawasanya Sa'ad meriwayatkan kepadanya, yakni dia menuturkan kepada Abu Salamah, dan topik pembicaraan ini tidak disebutkan secara lengkap. Jadi bila yang akan disebutkan secara lengkap, nanti ada hadis yang lain akan dibincangkan. Di hal ini dapat diketahui melalui riwayat mausul dengan redaksi bahawa Rasulullah SAW mengusap bahagian atas kedua sepatu khuf. Perkataan faqala kemudian berkata, lafaz ini diatafkan kepada kata yang tidak disebutkan. Baru nampak saya, betul tak? Oh, Kak Dewi tak pasal ke orang kat lampu? Blur-blur. Macam-macam. Kipas lah, kipas. Reflection dari kipas. Okey. Tak ada dalam buku. Tak ada dalam buku ya. Tak apa, tak apa. Itu hanya iklan sebentar. Baik. Perkataan nahwahu. Okey, sikit lagi. Seperti yang tertera di atas. Dinasabkan kerana ia sebagai objek dari perkataan sebelumnya. Dengan begitu, nampaklah bahawa perkataan Umar dalam riwayat dengan sanad mu'allaq ini semakna dengan riwayat yang disebutkan oleh Al-Bukhari secara mausul. Jadi riwayat ini dia ada yang mausul, ada yang mu'allaq. Mausul ingat apa? Bersambung. Mu'allaq digugurkan. Oh, okey. Okay. Maknanya mu'allaq ni ialah hadis yang mana tidak ada sanadnya, ataupun sanadnya cuma diambil di bahagian sahabat sahaja. Jadi macam tak ada ni kan, tak ada nampaklah sanad tu. Jadi biasanya kalau hadis mu'allaq ni dhaif. Tapi kalau ada sebenarnya memang sengaja dibuat tu untuk ringkaskan buku Jadi di sini ada hadis yang sanadnya mu'allaq, ada hadis yang sanadnya mausul, namun di kata situ hanya saja lafaznya yang berbeza. Baik, riwayat dengan sanad mu'allaq tersebut diriwayatkan oleh Al-Ismaili dari jalur lain secara mausul dari Musa bin Uqbah, iaitu dengan lafaz bahawasanya Umar berkata kepada Abdullah, yakni putranya, seolah-olah dia iaitu Umar mencela sikap Ibn Umar anaknya tersebut. Apabila Sa'ad menyampaikan kepadamu dari Nabi SAW, maka janganlah engkau cari perkataan lain selain perkataannya. Jadi sini Ibn Umar radhiyallahu anhu dia menegurlah anak dia Ibn Umar tu kan. Sebab Ibn Umar dia tak percaya dengan apa yang dilakukan oleh Sa'ad. Dan bahkan Sa'ad pada waktu itu dia kata ini yang Nabi SAW lakukan. Tapi Ibn Umar tak percaya kan. Dan Sa'ad kata kepada dia, kalau tak percaya tanya dengan ayah kamu. Jadi bila dia tanya dengan bapak dia kata betul lah. Bapak dia bagi warning kat dia. Bagi warning kat dia kan. Kata kan, kalau Sa'ad cakap apa-apa dari Nabi, jangan ingkar. Dia takkan
Dia nak bohong kan, kan? Maka janganlah engkau cari perkataan lain. Maksud maka engkau jangan cari perkataan lain, jangan tanya-tanya lagi dengan orang lain. Ini bapak dia warning je lah kan. Kalau Sa'ad dah cakap itu, itulah. Betul. Maknanya takkan berlaku pembohongan daripada Sa'ad radhiyallahu anhu. Baik, kita lihat di sini hadis kita 203. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah, haddatsana Amr bin Khalid al-Harrani. قال حدثنا الليث عن يحيى بن سعيد عن سعد بن إبراهيم عن نافع بن جبير أن عروة بن المغيرة عن أبيه المغيرة بن شعبة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه خرج لحاجته فاتبعه المغيرة بإداوة فيها ماء فصب عليه حين فرغ من حاجته فتوضأ ومسح على الخفين. Amr bin Khalid al-Harrani meriwayatkan kepada kami, dia berkata, Al-Layth meriwayatkan kepada kami dari Yahya bin Sa'id, dari Sa'ad bin Ibrahim, dari Nafi' bin Jubair, dari Urwah bin Al-Mughirah, dari ayahnya Al-Mughirah bin Syu'bah. Jadi hadis ini sahabatnya ialah Al-Mughirah bin Syu'bah. Dari Rasulullah SAW bahawasanya baginda keluar untuk buang hajat. Lalu Al-Mughirah mengikuti beliau sambil membawa segayung air. Setelah Nabi selesai buang hajat, dia menuangkan air itu kepada beliau. Lalu beliau berwuduk dan mengusap bahagian atas kedua sepatu khufnya. Jadi di sini Al-Mughirah ceritakan, kalau yang hadis 202 Sa'ad, Sa'ad cerita yang mana dia tak sebut yang dia teman Nabi ataupun yang dia bantu Nabi. Tapi kalau Al-Mughirah, di sini kita nampak Al-Mughirah dia menyaksikan secara langsung apa yang dilakukan oleh Nabi kerana dia ikut Nabi pada waktu itu. Bahkan dia yang menuangkan air tersebut untuk Nabi SAW. Jadi dalam hal ini kita lihat syarah hadis di situ. Haddatsana al-Laythu, perkataan haddatsana al-Laythu, Al-Layth meriwayatkan kepada kami, yakni Al-Layth bin Sa'ad. Perkataan an Yahya bin Sa'id, dari Yahya bin Sa'id. Okay. Dia adalah Yahya bin Sa'id Al-Ansari. Kalau Al-Ansari maknanya apa? Orang Ansar tu orang apa? Orang Madinah. Penduduk Madinah. Di hadis ini pernah disebutkan melalui jalur lain dari Al-Mughirah, yakni pada bab seseorang membantu temannya berwuduk. Dah pernah bincang ni? Bab ni dah pernah bincang? Allah. Oh. Jangan lari, jangan lari. Orang tuangkan air. Siapa tuangkan air? Baru juga kan bincang. Ingat tak muka surat berapa? Dekat mana? Itu Anas budak masa tu, okey. Satu family ke? Bukan. Satu family bukan. Ingat tak bila bincang? Tak ingat dah. Kalau Ustazah, kita pun tak ingat bila bincang. Lama sangat. Ibn Abbas ke? Tak, dekat mana? Dekat mana? Dalam buku. Oh. Dekat mana dalam buku? Bab yang keberapa? Bab 16. Muka surat? Ya ke? Tak jauh sangat. Okey. Sabar. Bab 35. Okey, bab 35. Kan seorang membantu temannya berwudu. Kat situ kan kita pernah bincang.
Usamah bin Zaid. Kemudian hadis yang ni, muka surat 235 dekat situ. Sama orangnya, Al-Mughirah bin Syu'bah. Okey, sama sahabat yang kita dah baca dah sebenarnya hadis ni, Al-Mughirah bin Syu'bah, 182 hadis nombor tu. Tak ingat dah lupa, sial. Bulan batu apa tu? Bulan 5. Bulan ni sekarang bulan berapa? Dah 3 bulan. Allah, baru 3 bulan. Kita kalau kahwin 3 bulan takkan dah lupa suami kita. Oh, tiap hari nampak. Maknanya kena tiap-tiap hari buka. Subhanallah. Ada je korang ni. Oh, suami dia tak hari ya. Suami dia tak hari. Oh, lambat balik cari ya. Kalau ini tak ini kalau tak ingat pun tak payah cari. Nanti saya buat exam. Setiap akhir tahun sebelum cuti. Bulan 12. Boleh juga. Nanti kan semua fail. Bukan semua fail, semua tak datang. Bukan semua fail. Semua tak datang. Tahu besok exam kita jangan datang. Saya seorang-seorang kat depan. Tahu Kak Zom. Kak Som Kak Som dah saya tak datang kat exam. Oh, macam tu ya. Janganlah macam itu. Exam kena ingat balik bagus juga. Oh, baru join. Oh, dia skip sebab dia baru join dia kata. Okey, tak apa. Kita lihat tadi kan tentang hadis ni. Kita pernah sebutkan melalui jalur lain dari Al-Mughirah, yakni pada bab seorang membantu temannya berwuduk. Di dalam sanad ini terdapat 4 orang tabi'in yang tercantum secara berurutan. Al-Bukhari juga mencantumkan hadis ini dalam kitab Al-Maghazi dari jalur lain dari Al-Layth. Dia rahimahullah berkata dari Abdul Aziz bin Abi Salamah yang menggantikan lafaz Yahya bin Sa'id dan matan hadisnya lebih lengkap. Sepertinya Al-Layth memiliki 2 orang guru. Kita tak apalah cerita tentang sanad hadis ni ya. Baik, seterusnya kita ada perkataan di sini. Annahu kharaja li hajatihi. Bahawasanya beliau keluar untuk buang hajat. Pada bab berikutnya disebutkan bahawa kisah ini terjadi ketika beliau sedang dalam perjalanan. Jadi kisah yang Al-Mughirah ikut Nabi itu kan, kemudian dia buangkan air ni, dia berlaku dalam perjalanan, maknanya dalam keadaan musafir. Di dalam kitab Al-Maghazi disebutkan bahawa kisah ini terjadi ketika perang Tabuk. Hanya saja para perawinya ada yang ragu dalam penyebutannya. Di dalam riwayat Malik, Ahmad dan Abu Dawud dari jalur Abbad bin Ziyad dari Urwah bin Al-Mughirah disebutkan bahawasanya kisah tersebut terjadi pada saat perang Tabuk. Ini diriwayatkan oleh perawi tanpa lafaz yang bernada ragu-ragu. Tepatnya perang itu terjadi ketika salat fajar pada waktu subuh. Perang Tabuk ni terjadi peperangan antara siapa dan siapa? Tabuk. Tentera Muslimin dan Muslimin musyrikin lah gitu. Memanglah Kak Som kan, Muslimin dengan musyrikin kalau peperangan, takkan Muslimin dengan Muslimin pula nak perang. Itu kita hari ni gaduh kan, orang jiran sebelah dan sebelah. Melayu betul. Okey. Tapi kita lihat di sini perang Tabuk berlaku. Siapa tahu? Belajar kan kalau kelas. Oh, tak ikut yang ni. Rahiqul Makhtum. Cik Ya, ingat tak Cik Ya? Belajar tak Panjang Kasih. Yang buta. Bukan. Rahiqul Makhtum nama kitab. Rahiqul Makhtum nama kitab.
Dululah sebelum belajar kita Al-Bidayah wan Nihayah dekat Masjid Kasim, kita buka kita Ar-Rahiqul Maktum. Cik Ya dah kantong dah Cik Ya kitab tu? Tak ingat? Kau tak belajar kat Masjid Kasim pendek Cik Ya. Kat sana Cik Ya nak escape tak tahu. Bukan kafir Quraisy dengan tentera Rom. Tentera Rom. Tak payah Google. Okey, perang Tabuk ni dia peperangan yang terjadi di antara tentera Muslimin dan tentera Rom. Dan dia juga dipanggil sebagai Ghazwatul Usra, perang yang sukar, sulit, sangat sukar. Sebab apa? Dia berlaku dalam keadaan yang kemarau, air tak banyak pada waktu itu. Jadi cuaca panas. Maknanya memang susahlah, kelengkapan barang peperangan pun susah pada waktu itu. Dia tak berapa nak lengkap. Namun tetap keluar juga untuk berperang dengan tentera Rom. Okay, jadi berlaku dalam peperangan Tabuk di sini. Di mana waktu itu Nabi SAW kita lihat memanglah kalau dah berlaku peperangan, Nabi sapukan dekat atas roof tu. Nabi tak buka kasut baginda kan. Jadi bila kata berlaku dalam perang Tabuk, kita pun rasa logik lah benda tu berlaku. Ketika Nabi dalam keadaan musafir dan dalam peperangan, di mana peperangan itu juga memerlukan banyak air. Dan dalam keadaan yang mana kemarau lagi, panas yang terik kan. Jadi air ni digunakan dengan begitu cepat. Baik, perkataan Fa'at Seba'ah, lalu Al-Mughirah mengikuti beliau. Jadi Nabi dia nak menunaikan hajatnya. Al-Mughirah ikutnya bukan sebab apa, ikut sebab nak bawakan air untuk Nabi SAW. Kita jangan pula kata dia suka dengan orang lelaki pula, itu nanti celaru. Okey, dibaca mentasydidkan. Boleh pula dia masuk dibaca dengan mentasydidkan huruf. Tak, nanti takut orang gunakan dari talil kaki Al-Mughirah ikut Nabi pergi toilet. Nanti dia cakap gitu. Jadi kita betulkan juga kan. Sekarang lain macam dia. Sekarang ni semua nak kena clarify, semua nak kena beritahu. Takut fitnah, betul. Kita tengok Nabi sendiri orang ikut dia pergi toilet, teman dia pergi toilet macam tu kan. Lelaki dengan lelaki. Tak, bukan begitu. Jadi kita kena faham lah kan. Nanti kalau tak cakap salah faham pula. Okey. Penulis juga meriwayatkan dalam kitab Al-Jihad dan kitab lainnya dari jalur Masruq dari Al-Mughirah bahawasanya Nabi SAW sendirilah yang menyuruh sahabat ini membawakan gayung untuk beliau. Jadi maknanya bukan Al-Mughirah suka-suka ikut dia. Kan? Di situ Nabi yang perintahkan untuk bantu dia bawakan air itu untuk baginda. Dalam riwayat tersebut terdapat tambahan, maka beliau pun pergi hingga tidak terlihat olehku. Kemudian beliau menunaikan hajatnya, lalu beliau datang dan berwuduk. So di sini kita nampak riwayat yang lebih lengkap. Al-Mughirah dia cerita, Nabi pergi buang hajat, memang dia ikut. Tapi dalam keadaan yang mana Al-Mughirah kata, aku tak tahu Nabi buang hajat juga mana. Dia tak tahu lah mana Nabi pergi jauh-jauh daripada dia. Tapi dia standby lah kat situ kan. Setelah Nabi buang hajat tu, barulah dia datang jumpa Al-Mughirah untuk ambil wuduk daripada air yang dia bawa. So sini jelas pada kita, dalam keadaan Nabi buang hajat tu, tak ada orang nampak. Dia berada di tempat yang jauh daripada penglihatan orang ramai. Okay? Baik. Maka beliau pun pergi, di dalam riwayat Ahmad, melalui jalur lain dari Al-Mughirah, disebutkan bahawa air yang dipakai Rasulullah SAW untuk berwuduk diambil olehnya dari seorang wanita Arab Badui. Wanita itu menuangkan air dari kirbah, iaitu sebuah kendi yang diperbuat daripada kulit untuknya. Demikian juga disebutkan ketika itu Nabi SAW berkata kepada Al-Mughirah. Jadi ada juga riwayat dalam sanad Imam Ahmad di sini yang mengatakan bahawa kisahnya ialah tentang seorang wanita Arab Badui. Sebab ni di kawasan pendalamannya, jadi Al-Mughirah dibantu juga oleh seorang wanita Arab Badui yang mana dia menuangkan air itu untuk Nabi SAW daripada sebuah kendi yang diperbuat daripada kulit. Jadi Nabi kata kepada Al-Mughirah, cuba kamu tanyakan kepada wanita itu, apakah dia sudah menyamak kulit ini? Nabi tanya, sebab kendi itu diperbuat daripada kulit. Jadi risau, mungkin dia tak bersihkan lagi kulit itu, takut najis. Jadi Nabi kata apa? Kalau dia dah samak kulit itu, berarti wadah itu suci.
Lalu disebutkan bahawa wanita itu menjawab, demi Allah, kulit kirbah ini sudah kesamak. Jadi maknanya sudah dibersihkan, barulah dia buat kendi untuk disimpan air. Baik, perkataan, kita lihat perkataan seterusnya. Fatawadda'a, lalu beliau berwuduk. Dalam kitab Al-Jihad terdapat tambahan lafaz wa alaihi jubbatun syamiyatun. Saat itu beliau memakai jubah buatan negeri Syam. Okey, negeri Syam pada zaman Nabi waktu itu negeri yang mana dikuasai oleh tentera Rom. Jadi negeri Syam pada waktu itu ialah negeri orang kafir. Okey. Baik, dalam riwayat Abu Dawud tercantum lafaz min sufin min jibabir rum. Jubah Rum yang terbuat dari kain wool. Kain wool ni apa? Kain kapas. Yang biasanya daripada bulu kambing. Okay. Al-Bukhari meriwayatkan dari jalur lain dalam bab seseorang membantu temannya berwuduk. Okey, bab tadi yang saya dah ingatkan tadi, bab ke-35, muka surat 237 235 okey. Nanti boleh refer hadisnya di situ. Yang penting di sini kata dalam bab itu dia menerangkan bahawa dengan menambahkan lafaz faghasala wajhahu wa yadayhi. Okey, kalau hadis yang kita baca sekarang ini dia tak sebut tentang Nabi cuci wajah dan kedua tangan. Dalam hadis ini cuma kata Nabi berwuduk sahaja. Lalu Nabi sapukan di atas kuf itu. Tapi kalau kita balik lihat di muka surat tadi kan yang bab 35 tu kan, kita akan dapati lafaz yang diterangkan Nabi basuh wajah dan juga kedua tangan bagi. Baik, kemudian beliau membasuh wajah dan kedua tangannya. Huruf fa yang tercantum pada kata faghasala adalah fa tafsil, iaitu untuk menjelaskan perincian. Atas dasar ini, jelaslah bahawa yang dimaksud dengan perkataannya lalu beliau berwuduk di sini adalah berwuduk dengan cara yang telah disebutkan dalam bab itu, bukan sekadar membasuh kedua kaki sahaja. Jadi yang kita faham bila dikatakan Nabi itu dia berwuduk fatawadda'a, maknanya Nabi basuh wajah, basuh kedua tangan, kemudian barulah Nabi sapu di atas kuf baginda. Baik, Imam Al-Qurtubi menjadikan hadis ini sebagai dalil bolehnya berwuduk hanya dengan membasuh anggota yang difardukan tanpa membasuh yang disunnahkan. Jadi daripada perlakuan Nabi itu tadi kita nampak Nabi tak buat komplit anggota wuduk itu, hanya yang fardu sahaja. Anggota wuduk kita yang fardu apa? Muka, tangan, kepala, kaki. Okey. Jadi di sini Imam Al-Qurtubi kata dalam keadaan yang begini boleh saja kan kita mendahulukan anggota kita yang fardu. Kalau kita tak buat yang sunat tak jadi masalah. Berdasarkan kepada dalil yang baru kita baca tadi. Baik, dia kata terutamanya pada kondisi yang kita nampak kekurangan air seperti ketika dalam perjalanan. Lagi-lagi sekarang konteks hadis ini menunjukkan Nabi berada dalam peperangan Tabuk. Dan peperangan Tabuk ialah peperangan yang mana cuacanya begitu panas. Jadi air kering pada waktu itu tak banyak air. Dan di sini wajar kenapa Nabi SAW hanya buat untuk anggota wuduk yang wajib sahaja. Lalu di bahagian kaki disapu pada khufnya sahaja. Baik, kemudian Al-Qurtubi pun menyatakan boleh jadi, dia kata ni boleh jadi mungkin Nabi SAW mengerjakan sunnah-sunnah wuduk tersebut. Hanya saja hal itu tidak disebut oleh Al-Mughirah. Jadi Al-Imam Al-Qurtubi kata apa? Mungkin Nabi buat semua, tapi Al-Mughirah dia tak sentuh tentang anggota wuduk yang sunnah itu. Namun zahirnya justru sebaliknya. Jadi menurut saya ini ialah Imam Ibn Hajar Al-Asqalani, sebenarnya Rasulullah SAW mengerjakannya dan perbuatan beliau ini telah disinggung, telah disebut juga oleh Al-Mughirah. Jadi pada sini Imam Ibn Hajar Al-Asqalani kata apa? Sebenarnya Nabi buat semua, cuma tak disebut sahaja. Tapi ada hadis lain yang menunjukkan Nabi buat keseluruhannya.
Okey, contoh, diberikan kepada kita dengan riwayat-riwayat lain di sini untuk melengkapkan bahawa ketika Nabi berwuduk waktu itu, Nabi buat untuk semua anggota baginda. Di dalam riwayat Ahmad, dia contoh, dia kata, dalam riwayat Ahmad, melalui jalur Abbad bin Ziyad di atas, disebutkan annahu ghasala kaffaihi, bahawasanya beliau membasuh kedua telapak tangannya. Dalam yang kita baca tak sebut kan? Tak sebut. Cuma kata muka dengan kedua tangan. Tapi kalau kita rujuk riwayat Ahmad, dia kata Nabi basuh kedua telapak tangan. Okey? Baik. Bahawasanya beliau membasuh kedua telapak tangannya. Ahmad juga meriwayatkan dari jalur lain yang kuat dengan redaksi fa ghasalahuma fa ahsana ghaslahuma. Kemudian beliau membasuh kedua tangannya dengan sempurna. Abbad bin Ziyad berkata, aku masih ragu adakah Al-Mughirah menyebutkan bahawa beliau menggosok kedua tangannya dengan tanah atau tidak. Okay. Baik, dilihat muka surat sebelah. Al-Bukhari menyebutkan pula riwayat itu dalam kitab Al-Jihad, yakni dengan redaksi annahu tamadmada wastanshaqa wa ghasala wajhahu. Lebih lengkap lagi. Jadi Imam Al-Bukhari dalam kitab Al-Jihad, dia ada muatkan hadis tentang ini dan dengan redaksi yang lebih lengkap, di mana menunjukkan Nabi SAW berkumur-kumur dan juga Nabi SAW memasukkan air ke hidung lalu membasuh wajahnya. Okay, nampak dah lengkap di situ. Okay, ada lagi. Sementara Imam Ahmad memberikan tambahan lafaz thalatha marrat, iaitu 3 kali. Nabi buat semua itu sebanyak 3 kali. Fadhahaba yukhriju yadayhi min kummayhi fakana dayiqaini fa akhrajahuma min tahtil jubbah. Lantas dia mengeluarkan kedua tangannya dari hujung kedua lengan bajunya yang sempit. Lalu beliau mengeluarkan kedua tangannya itu dari bawah jubah. Macam mana tu? Macam mana buat? Sempit kan, tangan ni sempit, tak boleh keluar kat sini. Okay, jadi daripada masuk keluar tu, masuk ke dalam, keluarkan daripada bawah. Jadi tangan tu kena. Kenapa Nabi buat gitu? Sebab Nabi nak berwuduk dengan sempurna supaya dapat kena keseluruhan tangan. Okey? Baik. Di sini juga kita lihat di dalam riwayat Muslim dari jalur lain tercantum dengan lafaz wa alqal jubbata ala mankibaihi. Lalu baginda meletakkan jubahnya tersebut di atas bahunya. Dalam riwayat Ahmad tercantum faghasala yadahul yumna thalatha marrat wa yadahul yusra thalatha marrat. Kemudian beliau membasuh tangan kanannya sebanyak 3 kali dan tangan kirinya sebanyak 3 kali. Dalam riwayat Al-Bukhari tercantum dengan lafaz wa masaha bi ra'sihi. Lalu beliau mengusap kepalanya. Dah. Bila dah masuk kepala, tadi tak sebut kepala kan? Dalam hadis tadi, dalam hadis kita kata fatawadda'a. Bila masuk bab 35 tadi balik, cuma muka dengan kedua tangan. Tapi bila kita lihat pada keseluruhan hadis-hadis dalam riwayat-riwayat yang lain, dalam riwayat Imam Ahmad, dalam riwayat Imam Al-Bukhari sendiri, tapi dalam kitab-kitab yang lain di situ, kita dapati bahawa sempurna cara Nabi berwuduk itu. Anggota wuduk yang fardu dan anggota wuduk yang sunnah juga turut diambil wuduknya oleh Nabi SAW. Di dalam riwayat Muslim tertera wa masaha binasiyatihi wa ala imamatihi wa ala al-khuffaini. Lantas beliau mengusap ubun-ubunnya, bahagian atas serbannya dan bahagian atas kedua sepatu khufnya. Jadi riwayat Muslim lebih melengkapkan lagi cara wuduk Nabi pada waktu itu. Baik, nanti disebutkan iaitu pada bab yang akan datang. Sabda Rasulullah SAW, Inni adkhaltuhuma tahirataini. Sesungguhnya aku memasukkan kedua kaki dalam keadaan suci. Al-Bazzar menyebutkan bahawa Al-Mughirah, hadis Al-Mughirah ini diriwayatkan oleh 60 orang perawi. Ramai yang meriwayatkan hadis ini. Dan dalam bahagian ini saya telah meringkaskan maksud dari jalur-jalur periwayatan yang sahih. Okey, sekejap Baik, kita ada beberapa faedah yang terkandung daripada semua
hadis-hadis yang telah dicantumkan oleh Imam Ibn Hajar Al-Asqalani itu tadi. Semua maksudnya daripada muka surat 331 tu kan, yang diceritakan tentang bagaimana Nabi SAW berwuduk secara lengkapnya bagi menolak dakwaan yang kemungkinan Nabi SAW hanya ambil wuduk untuk anggotanya yang fardu sahaja. Di sini kita lihat ada 15 banyaknya. Okey, banyak. Okey, baik. Di dalam hadis ini terkandung beberapa faedah, di antaranya yang pertama, menjauh ketika buang hajat dan mencari tempat yang tidak terlihat oleh orang lain. Jadi ini dilakukan oleh siapa? Nabi SAW. Bila Nabi SAW nak buang hajat, Nabi tak buang kat depan orang ramai. Okay, Nabi pergi ke tempat yang tak ada orang. Ini kita dah pernah bincangkan pada bab-bab yang sebelumnya. Yang mana tidak dilihat oleh orang ramai, walaupun ada pembantu yang bersama dengan baginda. Dia tak buatlah dekat depan pembantu dia tu kan. Dia bahkan pergi ke tempat yang jauh. Tapi sekarang kita tandas kan. Tandas di situ, kita tutup pintu. Itu dah menunjukkan bahawa kita tidak melaksanakan atau kita tidak menunaikan hajat itu di hadapan orang ramai. Kita buat dia di tempat yang tertutup. Okey? Baik. Yang kedua, disunnahkan untuk selalu menjaga wuduk. Anjuran wuduk ini berdasarkan perintah Rasulullah SAW kepada Al-Mughirah agar mengikuti baginda sambil membawa air. Padahal air itu tidak beliau gunakan untuk beristinja. Nabi pergi di tempat yang tertutup tu tadi kan, tak ada orang. Ada tak Al-Mughirah ikut bawa air? Tak. Maknanya ketika Nabi beristinja, Nabi dia tak guna air. Air itu digunakan hanya untuk berwuduk. Okey? Jadi di sini tetapi akan digunakan untuk berwuduk setelah beliau selesai buang hajat. Maknanya tadi dikatakan disunnahkan untuk selalu menjaga wuduk, maknanya kita kalau kita dah buang air kecil, dia sunnah untuk kita memperbaharui wuduk kita. Kita jaga wuduk kita. Setiap kali kita dah terbatal wuduk ke apa kan, ataupun kita ni tidak dalam keadaan wuduk dan kita tahu tadi dah buang air kecil, kita tak salah untuk kita ambil wuduk semula, lalu kita ni jaga wuduk itu. Nanti kalau buang air kecil lagi, ambil lagi wuduk. Ini biasa dilakukan oleh Nabi SAW. Sedangkan ia bukan lagi nak masuk waktu solat. Kan? Sebagaimana contoh kisah ini. Adakah Nabi nak tunaikan solat? Tak. Bukan sebab Nabi nak tunaikan solat, tapi untuk menjaga diri baginda agar sentiasa dalam keadaan yang berwuduk. Baik, yang ketiga di sini. Boleh meminta pertolongan orang lain ketika berwuduk sebagaimana yang telah dijelaskan pada babnya. Tak salah kan? Dulu kita pernah bincangkan kalau kawan kita dia bantu untuk tuangkan air wuduk tu untuk kita, hal itu tak menjadi masalah. Dan dia tidaklah kita kata mengurangkan pahala ataupun menyebabkan rosak amal ibadah itu. Boleh saja ada orang yang bantu, lebih-lebih lagi lah kalau kita ni dalam keadaan yang memerlukan untuk dibantu oleh orang lain. Baik, seterusnya yang keempat, membasuh tangan yang terkena kotoran ketika beristinja dengan batu. Dalam hal ini, menghilangkan kotoran yang menempel tersebut tidak cukup dengan selain air. Di situ kita nampak dalam hadis-hadis ini, Nabi SAW tadi disebut dalam riwayat Imam Ahmad, Nabi membasuh kedua telapak tangannya. Nabi baru saja kan lepas beristinja. Jadi di sini kita lihat daripada apa yang Nabi lakukan itu, dia tak cukup dengan mungkin masa tu kita beristinja dengan batu contoh. Ataupun dengan apa lagi? Kertas boleh? Tisu. Lembutlah sikit. Kertas keras saya pernah nampak orang buat gitu. Tak payah cerita. Tak ada. Dulu masa dekat mana dekat Singapore Expo lah. Masa tu masa saya bekerja lah. Dekat Masjid Kampung Siglap ke mana tak ingat. Masa kita buka booth dekat Singapore Expo tu. Dah tu orang tak ada tisu dekat tandas tu. Layers kita tau. Nasib baik tak ada muka aku. Dia buat itu saya tak suka muka saya ni kalau orang print ni kan. Dia memang nanti ada je benda orang buat. Lagi-lagi tak suka muka masuk surat khabar. Ni buat muka sampel ada muka kita buka-buka. Muka aku kau, ya Allah. Dia bungkus belajar muka kita. Subhanallah ya. Itu saya tak berapa suka lah kan.
Satu, kita nampak tu kan berterabur-terabur flyers Darul Quran tu. Dia buat ni lah, buat pergi salad tu. Cakap, ya Allah. Sebab tisu dah habis, ramai orang kan. Jadi, diorang tak top up lagi tisu dekat tandas tu. Dia guna kita punya flyers tu kan, ya Allah nak mati. Emergency pakailah flyers lain. Darul Quran pula. Tak, kita penat kita design benda tu kan. Kita print semua. Print pun duit tau. Print tu kan. Duit masjid kau print. Tiba-tiba Allah orang buat gitu rasa macam hati. Tapi nasib baik bukan muka saya. Dia muka orang lain lah. Tu kita nampak. Tapi okey lah orang kata itu antara cara lah kan kita nak bersihkan kan. Sebab dia tak ada cara lain agaknya, digunakanlah flyers tu kan untuk bersihkan. Apa pun yang kita lihat di sini, kalau setelah kita bersihkan tu tadi kan, tangan tu tetap perlu dibasuh dengan air untuk lebih membersihkan tadi. Sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi SAW. Jika ada air lah ya, jika ada air. Jadi kalau ada air terbaik, ambil sikit air tu untuk bersihkan. Mungkin ada yang sisa-sisa yang terkena. Baik, yang kelima, menggunakan tanah dan sejenisnya untuk menghilangkan bau kotoran tersebut. Jadi kalau konteks kita guna sabun. Okay? Jadi bila kita guna sabun tu di situ, dia boleh membersihkan lagi kotoran tersebut dan juga menghilangkan bau yang terdapat pada tangan yang terkena najis. Baik, yang keenam, kotoran yang lebih banyak dari biasanya hanya dapat dihilangkan dengan air. Okay, ini maknanya kalau kita tak guna air, itu menunjukkan kotorannya cuma sedikit sahaja. Tapi kalau kotorannya banyak sangat, terkena najis yang banyak, kita tak ada pilihan. Mesti kena guna air, tak boleh guna benda yang lain. Baik, so di sini dia kata yang ketujuh, dibolehkannya menggunakan kulit bangkai haiwan yang sudah disamak. Tadi Nabi tanya kan kepada wanita itu, suruh Al-Mughirah tanya tentang tempat kendi tu yang dia perbuat daripada kulit. Kalau ianya dah disamak kulit haiwan ini boleh kita guna. Yang tak boleh lah kalau dia masih lagi kotor kita guna kulit tersebut. Itu yang ketujuh. Yang ke-8, boleh memakai pakaian orang kafir hingga diketahui secara pasti bahawa ia mengandung najis. Sebab Rasulullah SAW memakai jubah rob tanpa meminta penjelasan secara rinci terlebih dahulu. Jadi Nabi tadi pakai apa? Kain daripada kapas yang mana dibuat daripada rom kan. So di situ kita lihat mereka ni belum lagi, Islam belum lagi sampai ke tempat mereka. Namun selama mana kalau kita yakin pakaian itu diperbuat dengan cara yang bersih, itu bukanlah sesuatu yang perlu dijadikan isu. Sebagaimana Nabi SAW di sini. Nabi pakai je, Nabi tak pun untuk memberikan dengan satu ini bersih ke tak, ada sama ke baju dah sama. Baju ni okey ke tak, ada najis ke tak, tak. Nabi tak tanya sedikit. Selama mana kita tahu ianya bersih, suci, pakai sahaja, tak jadi masalah. Okay, baik. 9. Al-Qurtubi menjadikan hadis ini sebagai dalil bahawa bulu haiwan tidak dikategorikan najis walaupun haiwan itu sudah mati. Kerana jubah yang dipakai Rasulullah SAW berasal dari negeri Syam. Sedangkan saat itu negeri tersebut masih lagi kafir dan masyarakatnya mengkonsumsi bangkai. Demikian yang dikatakan oleh Al-Qurtubi. Jadi yang tadi baju ni diperbuat daripada wool kan? Itu bulu kambing tu kan. Jadi itu tak jadi masalah lah. Kita tak kata bulu tu najis. Okay, walaupun haiwannya sudah mati. Kita dah pernah bincangkan kan tentang hal ini. Kalau sekiranya bulu yang tercabut daripada binatang tu bagaimana kan? Itu kat bab mana? Depan-depan. Depan-depan. Okey, nanti cari ya depan-depan. Kat mana depan-depan ni kan? Tentang najis ataupun tidak. Sesuatu yang terkena bekas termasuk dekat dalam air yang dah kita tampung untuk berwuduk tu, adakah najis ataupun tidak dalam bab itu. Nanti boleh cari lah ya. Baik, yang ke-10. Hadis ini membantah klaim maksudnya dakwaan orang yang mengatakan bahawa hukum mengusap bahagian atas kedua sepatu khuf sudah dihapuskan.
dengan ayat wuduk yang terdapat dalam surah Al-Ma'idah. Sebab ayat tersebut turun pada saat terjadinya perang Quraisyah. Sementara kisah ini terjadi pada perang Tabuk. Sehingga pendapat itu sesuai dengan kesepakatan para ulama yang menetapkan bahawa perang Quraisyah terjadi setelah perang Tabuk. Hadis Jarir Al-Bajali yang maknanya senada dengan itu akan disebutkan dalam kitab As-Salah insya-Allah. Jadi ada orang dia kata hukum menyapu khuf ini dah tak boleh guna lagi. Okay, dah dihapuskan. Bila turunnya ayat wuduk tu. Okay, kerana apa dia kata ayat wuduk dia turun ketika perang Quraisyah. Okay. Ayat tentang apa tadi? Hadis tentang sapu khuf itu terjadi dalam peperangan Tabuk. Jadi mereka kata peperangan Tabuk tu jadi dulu barulah peperangan Muraisik kan. Itu menunjukkan bahawa bila turunnya ayat wuduk tersebut menunjukkan sapu khuf tak boleh digunakan. Tetapi tidak sedemikian. Sebab di sini kita dah pastikan bahawa klaim ini adalah klaim yang salah. Kerana kalau dilihat daripada cara Nabi berwuduk secara keseluruhan itu tadi, yang mana Nabi juga menyapukan khuf di atas sepatunya, itu kita dapati dah lengkap dah cara wuduk. Jadi kita tak kata bahawa kerana turun ayat wuduk ni lah kita kata hadis tu dah tak boleh pakai. Dia tak sedemikian. Dia masih lagi berlangsung hingga ke hari ini boleh digunakan. Okay? Tidak ada kita kata daripada sudut hukum dihapuskan kerana berlaku penurunan ayat dan sebagainya. Bukan begitu. Peperangan Murasyid ni berlaku dengan siapa, antara siapa dan siapa? Lagi. Masih lah nak tanya. Mesti kita tanya supaya kita tahu kita apa dia? Parsi bukan. Mentang-mentang tadi Rom sekarang Parsi pula. Suka kasut. Macam-macam perangai. Mentang-mentang tadi Rom sekarang Parsi pula. Okey, peperangan Muraisik yang berlaku dengan Bani Mustalik. Okey? Bani Mustalik. Bani Mustalik. Okey, Bani Mustalik ini dia merancang untuk menyerang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mustalik. Okey? Oh, nak kena kepala bunyi. Baru tahu tu. Bani Mustalik. Okey. Dia berlaku ni sebab apa? Nabi dapat berita di mana mereka ni nak serang Nabi. Mereka sedang buat persediaan untuk menyerang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi hantar seorang utusan yang berpura-pura merupakan di kalangan mereka, konon-konon lah. Mereka pun tak kenal orang ni. Jadi Nabi hantar orang ni supaya jadi mata-mata lah, kita spy. Betul ke mereka nak menyerang Nabi sallallahu alaihi wasallam? Jadi bila orang ini balik daripada tempat itu, dia kata kepada Nabi, ya betul. Mereka ni sedang merancang untuk menyerang kita. Ini yang menyebabkan Nabi terus pergi ke sana untuk menghentikan serangan tersebut dan akhirnya mereka pun kalah dalam peperangan ini. Dan yang antara yang menjadi tawanan ialah Juwairiyah. Juwairiyah ni isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebelum itu dia bukan di kalangan muslimin. Okey, Juwairiyah ni ikut ayah dia lah. Jadi ayahnya terbunuh dalam peperangan tersebut, lalu kemudiannya dia pun ditawan. Dia akhirnya dia kata dia nak bebaskan diri dia. Dia tak nak jadi hamba lah kan, sebab dia anak ketua, anak pembesar, tak nak jadi hamba. Nabi kata Nabi boleh bebas. Dua syarat. Dua syarat. Saya bayar untuk awak, kemudian awak nikahi saya. Macam mana? Setuju? Dia kata dia setuju. Dia masuk Islam lalu bernikah dengan Nabi SAW. Dan pernikahan itu dilihat sebagai sebuah pernikahan yang berkah kerana apa? Bila di kalangan penduduk Madinah, yang mana mereka ni dah bawa tawanan perang kan di kalangan Bani Mustalik ini, bila mereka dengar Juwairiyah ni bernikah dengan Nabi, semua yang ditawan tu dibebaskan. Sebab kata, ni dah jadi ahli keluarga Nabi, takkan jadi hamba kita. So mereka bebaskan. Itu merupakan satu keberkatan. Aisyah kata apa? Juwairiyah ni bawa berkat kepada kaum dia. Akhirnya bebaslah kaum ni daripada tawanan kerana pernikahan tersebut dan mereka menjadi orang-orang yang merdeka. Maknanya terhutang budi betul lah mereka dengan Juwairiyah. Tapi alhamdulillah Juwairiyah dia masuk Islam, menjadi seorang muslimah yang baik dari sudut keislamannya, banyak meriwayatkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam.
kan, mengamalkan agama itu dengan baik. Kita janganlah kalau orang masuk Islam sebab kahwin dia mesti tak ikhlas. Kita selalu macam tu. Kan? Kita selalu macam tu perangai kita. Kata, ni kahwin sebab nak kahwin dengan Nabi, tak tahu tak ikhlas. Semata-mata nak nikah dengan Nabi. Ya, bukan. Tak semestinya begitu. Tak semestinya begitu. Kita nampak di sini Juwairiyah, dia tak silap saya, dia pernah bermimpi sebelum dia nikah dengan Nabi. Dia mimpi bulan jatuh ke riba. Bulan jatuh ke riba, betul dia mimpi gitu kan. Dan dia adalah seorang janda. Dia nikah, dia dah kahwin dah. Tapi suami dia mati dalam peperangan itu. Tapi dia cerita kat suami dia kan, dia kata kat suami dia, dia mimpi gini, suami dia marah. Sebab itu macam bagi suami dia itu adalah tanda-tanda bahawa dia ni akan mendapat keuntungan yang lebih banyak. Maksudnya sesuatu yang lebih bagus di kemudian hari. Tapi suami dia tak terima pada waktu itu. Nampaknya di situ mimpinya menjadi kenyataan lah, kan? Yang betul, bulan tu jatuh ke riba, akhirnya menjadi sesuatu hal yang menguntungkan semua pihak melalui perkahwinan tersebut. Okey, jadi nanti hadis itu tentang perang Muraisik ini akan dijelaskan dalam kitab As-Salah, insya-Allah. Baik, yang ke-11. Bolehnya melipat hujung lengan pakaian ketika dalam perjalanan dan mengenakan pakaian yang agak sempit kerana hal itu sangat membantu. Jadi tadi kita nampak ya, Nabi SAW dia pakai jubah tadi kan, jubah tu sempit. Jubahnya agak sempit. Hingga nak buka lengan tu agak sukar. Jadi di sini dia kata kalau kita ni dalam musafir, dalam perjalanan, kalau kita nak guna pakaian yang selesa lah maksudnya. Sebab kalau pakai baju besar-besar pun susah nak jalan. Betul tak? Kita kadang-kadang, kita ni orang perempuan ya, kita lihat macam ni. Saya tanya, kalau pakai baju sejuk tu, nampak tak? Fitting kan? Baju sejuk tu. Winter wear. Besar ke? Besar, okey besar. Tapi kena fit tak? Maksudnya kena fitting tak? Dalaman dah ada baju. So pakai besar-besar pun tak apa. Macam tu Tapi kalau kita pakai baju sejuk tu, dia kena betul-betul ketat kan baju kita, badan kita. Untuk mengelakkan masuk angin. Sejuk kan. Yes, tapi yang you cover tu pun you kena ketat juga kan? Tak, not really. Badan masing-masing lah ya. Badan masing-masing. Okey. Tengok baju. Tapi macam gini. Biasanya, mungkin badan saya biasa dengan badan orang lain. Badan saya tak boleh sejuk. Bila kita tak cukup ketat baju tu, kan, sejuk tu dia akan masuk. Walaupun kita dah pakai baju dalam yang kata thermal wear tu kan, ke belakang dalam kan, tapi tak boleh. Dia masih lagi sejuk. Sakit kan. So, apa saya buat memang kena ketatkan baju tu. Saya kurus sangat, tak banyak lemak. Mungkin lah ya. Tak usah tipis. Ini ayat mak saya, betul. Ayat mak saya, kau tu tipis sangat. Betul, tipis sangat. Tapi, adakah kerana kita nampak gini, mungkin saya memang jenis yang pakai baju besar. Mesti besar, mesti labuk. Tapi waktu tu kenapa awal-awal bila saya travel kan saya pakai winter wear yang agak besar, kerana saya takut nampak bentuk badan. Tapi dia tak works untuk saya. So di sini kita lihat kepada konteks keadaan itu kan. Maknanya boleh kalau saya nak ketatkan baju. Kerana apa? Saya punya badan tak tahan. Jadi kita pun janganlah rigid sangat ketika kita beramal. Kita tak boleh nanti nampak bentuk badan. Gitu-gitu lah. Kita pun tak boleh, tak nak keluar. Teruk sangat perangai kan. So kita ni tak boleh lah untuk elak situasi-situasi yang sedemikian. Kalau kena pakai baju yang tebal, yang kena betul-betul ketat pada badan kita, dipersilakan. Sebab badan kita tak boleh menampung. Di sini kita nampak Nabi SAW dia tunjukkan kepada kita, bila nak keluar musafir, kalau baju kita ketat, dalam keadaan yang sedemikian, dia lagi boleh. Kerana ia menyelesakan ataupun memberikan comfort dan keselesaan kepada seseorang. So dalam keadaan yang sedemikian, kita jangan kata, Ustazah Sakinah pakai baju ketat-ketat lah, nampak pinggang. Nampak badan dia semua kan. Nak buat macam mana? Kan? Dah tentu dah tak boleh kan. Nanti kata, Ustazah pergi travel, kau pergi Turki pakai baju ketat-ketat. Macam tu kan. Bukan gitu. Yang penting ialah kita tahu badan kita macam mana. Badan kita macam mana.
Pakai jubah atau tak pakai jubah? Saya memang pakai jubah. Okay, saya memang jenis tak mampu pakai seluar. So jangan kata kenapa tak pakai seluar apa kan. Bukan sebab ustazah tak pakai seluar. Bukan sebab saya ustazah tak pakai seluar. Sebab tu tak maksud saya seluar yang luar ni dalam memang pakai seluar. So uh, sebab saya tak selesa kalau pakai seluar panjang lah ketika berjalan ke apa kan. Saya lebih selesa pakai jubah, macam tu, pakai dress dan sebagainya. Jadi kalau dalam keadaan sedemikian, kita lihat kepada konteks dan situasinya. Kalau situasi itu memerlukan kita ni untuk pakai baju yang ketat tadi, boleh saja. Okey, jangan kita pun menuding jarilah kepada orang kata teruk ni tak jagalah apa. Kadang perangai juga kita ni. Okey, baik, terus okey 11 12. Anjuran supaya sentiasa menjaga sunnah-sunnah wuduk walaupun sedang dalam perjalanan. Okay, itu sebagaimana yang Nabi SAW lakukan tadi complete Nabi buat. Kalau kita cantumkan ke semua riwayat-riwayat tentang hadis Nabi berkenaan dengan safufuf tadi. Yang ke-13 diterimanya khabar ahad. Khabar ahad ni apa? Kita dah bincangkan minggu lepas. Yang diterima daripada satu orang. Okay? Dalam masalah hukum. Walaupun perawinya seorang wanita, okay, walaupun dia seorang wanita, baik terkait dalam masalah yang menimpa masyarakat secara umum maupun masalah lainnya. Sebab dalam hadis tersebut Rasulullah SAW menerima berita dari seorang wanita Arab Badui sebagaimana yang telah kita jelaskan. Nabi tanya apa tadi? Lupa ke? Allah, belum 3 bulan. Okay, Nabi tanya itu kan. Jadi yang jawab ni seorang wanita. Tak ada saksi lain kan? Ada tak Nabi kata pergi cari saksi lain? Nabi terima kan apa yang dia jawab tadi kan? Alhamdulillah. Okay, jadi maknanya itu tak ada jadi masalah. Walaupun satu orang saja yang menjadi saksi ataupun yang menyampaikan berita itu. Okay, baik. Yang ke-14. Membasuh sebatas anggota-anggota wuduk yang wajib saja belum dianggap telah membuat wuduknya sah. Disebutkan bahawa Rasulullah SAW sampai mengeluarkan kedua tangan dari bawah jubahnya dan belum menganggapnya cukup sekadar mengusap bahagian yang belum dibasuh. Okay, maksudnya di sini, kita tadi contoh kita basuh wajah, basuh tangan. Mungkin ada bahagian tangan yang tak kena. Ini anggota-anggota yang fardu tadi yang telah saya tanyakan. Jadi kita lihat apa yang Nabi buat. Nabi risau basuh tangan tadi kan takut tak kena. Jubahnya sempit tadi tapi dia tetap keluarkan tangannya daripada jubah tu tadi untuk menyampai ataupun untuk bagi air tu sampai pada tempatnya yang telah dihadkan. Kalau tangan sampai ke siku kita di sinilah. Jadi kalaulah tadi tangannya sempit, maka di situ Nabi SAW dia keluarkan juga daripada baju tu tadi supaya kadar air itu dapat terkena pada batas anggota wuduk yang diwajibkan tersebut. Baik, yang ke-15. Kadang-kadang hadis ini juga dijadikan dalil untuk membantah pendapat yang menyatakan wajibnya mengusap seluruh kepala. Jadi ada pendapat yang kata kepala ni wajib diusap keseluruhannya. Kita dah pernah bincangkan, okay? Kita ada dua pendapat di situ. Siapa yang nak separuh boleh, siapa yang nak keseluruhan pun boleh, tak ada masalah sebab dua-dua Nabi pernah buat. Jadi ada orang mereka gunakan dalil hadis ini jadikan sebagai dalil untuk membantah pendapat yang kata wajib mengusap seluruh kepala sebab dalam hadis ini Nabi hanya mengusap serbannya secara keseluruhan dan tidak menganggap cukup hanya dengan mengusap apa yang tersisa dari kedua hastanya. Jadi dalam konteks hadis ini kita baca tadi kan Nabi dia sapu pada serban. Okay, dan juga ubun-ubun jangan lupa. Nabi sapu pada ubun-ubun baginda lalu pada keseluruhan serban. Tapi adakah kena kepada keseluruhan kepala? Tidak. Dalam keadaan yang sedemikian kita dapati bahawa Nabi SAW kalaulah memang kena wajib seluruh kepala, Nabi akan buka serban itu. Sebab tu di sini mereka menjadikan ini merupakan dalil yang cukup untuk kita kata bahawa tak wajib untuk sapu keseluruhan kepala tadi dengan air. Tapi kalau siapa nak buat, dipersilakan sebab itu juga yang dilakukan oleh Nabi SAW. Okey, itu sahaja perbincangan kita pada pagi ini. Kenapa Wafak?
tak ubah. Usah. Kecoh. Okey, itu sahaja perbincangan kita pada hari ini. Ada apa soalan? Tak tanya apa-apa? Tak ada ya? Ya, Alhamdulillah. InsyaAllah, ya. Ha? Tangan ketat. Sebab tu sebelum pakai baju kena tengok. Kalau kita keluarkan lah. Keluarkan. Ah, boleh buka. Keluar daripada leher. Keluarkan. Begitu kan? Okey, saya tutup dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.